السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis Saudara Abu Saif, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Samsudin, pihak penganjur, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dah mendengar penjelasan yang panjang lebar dan begitu banyak informasi dan maklumat daripada Al-Fadhil Ustaz Samsudin berkaitan dengan Syiah di tanah Melayu ini. Dan serta kerja saya ini memfokuskan berkaitan dengan kesan doktrin Syiah terhadap penyelewengan ajaran tasawuf. Sebab kita kena faham, macam Ustaz Samsudin beritahu tadilah, aliran tasawuf ini mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan aliran Syiah, dan dia menjadi ejen yang paling berkesan. Kalau Syiah nak masuk dalam mana-mana negeri ataupun mana-mana kampung, tak payah kira negara lah, dia kampung pun kira hebat lah. Nak masuk dalam mana-mana kampung pun dia mesti ataupun di antara ejen dia yang paling berkesan, 007 dia yang paling hebat adalah tasawuf. Dan kita kena faham bahawa sejarah kedatangan Islam di tanah Melayu ini bermula dengan tasawuf. Jadi maknanya mainstream di tanah Melayu ini adalah mainstream tasawuf. Sebab itulah walaupun pihak berkuasa agama cuba buat macam-macam untuk menapis dan menyaring golongan ini, tapi dia ada masa-masa dia akan berkembang balik. Sebab itu kalau kita tengok bila kerajaan mula ambil tindakan terhadap Syiah, sekat dan sebagainya, Syiah hilang, kita tak dengar lah. Datang golongan Habib. Maksudnya dia tak apalah, kita tak boleh muncul cara Syiah, kita muncul cara tasawuf. Yang penting akidah sampai, doktrin tu sampai. Okey. Jadi saya sediakan secara ringkas kertas kerja ni, walaupun buat dalam keadaan kalut sikit, tapi insya-Allah kita boleh jadikan panduan ringkas. Yang pertama berkaitan dengan, kita sentuh sikitlah sejarah kemunculan dan perkembangan Syiah, sebab kita nak tahu siapa yang pengaruh siapa. Syiah pengaruh Sufi ke, Sufi terpengaruh dengan Syiah ke? Jadi untuk memastikan benda ni, kita kena tengok siapa muncul dulu lah. Dia logik dia senang ya, bapa mempengaruhi anak, takkan anak mempengaruhi bapa kan. Dia maknanya kena tengok siapa yang datang dulu. Dari segi sejarah, kemunculan Syiah ni sangat awal. Syiah ni ditakrifkan para ulama yang mengkaji firqah dalam Islam sebagai mereka yang fanatik terhadap Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dan keturunan beliau, dan menganggap bahawa imamah kepimpinan itu berada dalam keturunan Ali bin Abi Talib. Maksudnya hanya keturunan Ali sahaja yang berhak menjadi khalifah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang dimaksudkan golongan Syiah. Ini secara umumnya ini adalah maksud semua jenis golongan Syiah. Sebab Syiah ni nanti dia ada banyak golongan. Dia ada banyak lagi aliran-aliran dalam Syiah itu sendiri. Dari segi asal usul Syiah ini, dia berkembang daripada Abdullah ibn Sabah, seorang laki-laki beragama Yahudi yang datang daripada Yaman, yang menyamar jadi orang munafik, menzahirkan Islam, kemudian mencetuskan fitnah huru-hara pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi sebab itulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah melihat bahawa kumpulan yang pertama muncul dalam Islam ni Khawarij, yakni mereka yang memberontak kepada khalifah. Kemudian daripada Khawarij ni berpecah wujudnya golongan Syiah yang ta'assub kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, walaupun Ali itu sendiri tidak pernah mengiktiraf Syiah, dan Ali sendiri pernah nak tangkap Abdullah bin Sabah, nak bunuh dia, sebab Abdullah bin Sabah ni mendakwa
Dia kata anta, engkau adalah engkau. Ali tanya man ana, antal ilah, engkau lah Tuhan. Allah sahabat mendakwa bahawa Ali adalah jelmaan Tuhan. Dan Ali berjaya menangkap pengikut-pengikut dia dan dibakar. Ada hukum bunuh sebab murtad, wal'iyadzubillah. Jadi mereka ni dihukum bunuh oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Itu dari segi sejarah awal Syiah. Kemudian Syiah ini dia ada golongan firqah disebabkan akidah Syiah ini akidah politik. Maknanya benda yang paling utama dalam akidah mereka ialah mendapat jawatan, menjadi imam, pemimpin pemerintah. Maka ketua-ketua Syiah ni semua orang nak jadi pemimpin dia tak? Jadi disebabkan perbezaan pada pemimpin ni timbullah aliran-aliran baru dalam Syiah. Jadi tetapi yang ada pada hari ini yang masih wujud secara masih berkembang dengan pesat di zaman kita ini yang difokus ialah Syiah, Batiniyah, Imamiyah dan Zaidiyah. Dia ada 3 golongan yang besar. Batiniyah diwakili oleh Ismailiyah. Ismailiyah ni ada Ismailiyah Aga Khaniyah, ada juga Ismailiyah Buhrah, Tayyibi Buhrah, yang kebanyakan dianut oleh penduduk pengikut daripada kalangan orang India Muslim, datang daripada benua India. Dan golongan Imamiyah yang bertapak di Iran. Dan Imamiyah yang wujud di Iran ini dia Imamiyah versi baharu yang telah diremajakan semula oleh Khomeini, di mana Khomeini telah mengambil ajaran-ajaran Batiniyah, ajaran-ajaran Ismailiyah, dia gabungkan dan masukkan ke dalam ajaran Imamiyah. Maka dalam Imamiyah ni terhimpun segala jenis akidah-akidah yang ghulu, yang melampau. Baik, yang mana Khomeini telah bawa satu falsafah baru dalam Imamiyah, iaitu wilayatul faqih. Wilayatul faqih, di mana tu Khomeini sendiri bila datang revolusi Iran, golongan ulama Syiah yang tak setuju dengan wilayatul faqih, bahawa Khomeini adalah naib ataupun pengganti Imam Mahdi yang ghaib di alam dalam gua di Iraq, maka dia bunuh ulama-ulama Syiah yang tak setuju dengan pandangan dia. Juga dibunuh, bukan saja Khomeini bunuh ahli sunnah, ulama Syiah yang tak setuju dengan pandangan dia pun dia bunuh. Khomeini ni. Baik. Yang ketiganya Az-Zaidiyah yang bertapak kukuh di Yaman satu masa dahulu. Yang mana Zaidiyah ini dianggap dia berbeza sedikit dengan Syiah Imamiyah dari segi awal kewujudannya, di mana mereka ni mengiktiraf Abu Bakar dan Umar dan Uthman, tetapi cuma mereka mengatakan Ali lah yang paling layak. Tetapi khilafah Abu Bakar dan Umar sahih kerana sahabat dan Ali redha dengan pelantikan mereka. Cuma dari segi afdal, yang paling afdal sekali dalam sahabat Nabi ni Ali. Itu Zaidiyah pada awal kemunculannya di zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ini di hujung zaman Bani Umayyah 120 tahun hijrah ke atas. Tetapi Zaidiyah ini kemudiannya berkembang dan mereka ada firqah-firqah yang lain lagi, yang di antara yang famous sekarang ini, yang hangat dimasuk dalam berita TV apa semua, ialah Syiah Zaidiyah Jarudiyah, yang mana mereka ini sekarang bernama, yang disebut dalam berita-berita TV sebagai Houthi itu adalah Syiah Zaidiyah Jarudiyah, yang mana mereka ini mengambil fikrah ataupun akidah Imamiyah yang mencela Abu Bakar, Umar, Uthman. Cuma mereka ada imam-imam mereka sendirilah, yang mana Houthi menyangka bahawa Badruddin Houthi, Husain Al-Houthi, kemudian sekarang ni Abdul Malik Houthi dikatakan khabainah dah mati juga. Alhamdulillah sebagai imam-imam mereka lah. Baik, itu aliran Syiah yang ada dan yang berkembang. Di antara aliran Batiniyah selain Ismailiyah, Nusairiyah di Syria, itulah agama Bashar Assad. Aliran Syiah Nusairiyah, Batiniyah, yang beranggapan bahawa imam Nusairiyah adalah jelmaan Tuhan. Baik, dari segi sejarah Syiah, perkembangan dia pula dari segi politiknya, dalam kurun keempat dan kelima hijrah, hujung tahun 300 hijrah ke tahun 400 hijrah, ini adalah zaman keemasan orang Syiah. Zaman keemasan kerana muncul kerajaan-kerajaan yang mendukung doktrin Syiah.
kerajaan yang mendukung doktrin Syiah dalam Islam, iaitu kerajaan Bani Buih di Iraq. Bani Buih di Iraq yang muncul di penghujung ataupun sebelum pertengahan kurun ke-4 Hijrah, di mana kerajaan Bani Buih ini berjaya mendapat jawatan dalam kerajaan Khalifah Abbasiyah, dipanggil jawatan Amirul Umara. Amirul Umara ni jawatan dia lebih kurang kalau kita sekarang ni macam Perdana Menteri lah. Perdana Menteri yang kawal semua. Agung ni dia duduk sebagai pemegang kuasa, tapi yang jalankan kuasa dia Perdana Menteri kan. Jadi Amirul Umara ni, Bani Buih ni adalah macam itu. Jadi mereka ni berjaya mengembangkan. Dan asal Bani Buih ni Zaidiyah, tetapi mereka akhirnya mengambil doktrin-doktrin Imamiyah. Di sini berlaku pertemuan ataupun kita kata perhubungan awal di antara Zaidiyah dan Imamiyah, kerana untuk mengukuhkan kuasa. Bani Buih tidak berani nak ambil akidah Imamiyah secara keseluruhannya, kerana pemimpin dia bukan orang Arab dan bukan Ahlul Bait. Mereka ni orang datang daripada belah Iran, orang Farsi, orang belah Turkmenistan lah ni, kawasan-kawasan tu lah. Kira mereka ni orang-orang yang belah-belah negara yang disebut Tan-Tan ni sampai kepada Iran ni. Mereka ni golongan ini. Jadi mereka ambil mazhab Zaidiyah dan mengatakan boleh dilantik pemimpin selain daripada keturunan Ali, tapi Ali yang paling afdal. Tapi dia orang lah yang menghidupkan ritual-ritual Syiah seperti sambutan Hari Karbala di Iraq. Kerajaan Bani Buih adalah kerajaan pertama yang mengadakan acara rasmi sambutan Hari Ghadir Khum, Hari Karbala, dan juga Hari Karbala. Ghadir Khum, sambutan mereka dakwa Ali bin Abi Talib diisytiharkan oleh Nabi sebagai khalifah selepas pulang daripada Hajjatul Wada'. Yang kedua adalah perayaan Karbala, hari terbunuhnya Husain. Baik. Kemudian ada lagi kerajaan lain, di antaranya kerajaan Fatimiyah yang terbesar, yang mana Fatimiyah ni kerajaan dia bermula daripada Maghribi sekarang, merentasi Tunisia, Aljazair sampai kepada Mesir. Dan mereka lah yang telah membina kota Qahirah dan membina satu masjid yang dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Syiah zaman tersebut, yang dinamakan sebagai Al-Jami'ul Azhar, yang sekarang ni dikenali sebagai Universiti Al-Azhar. Jadi telah dibina oleh Al-Mu'izzuddinillah, Khalifah Syiah Fatimiyah, yang mana mereka ni mendakwa, mereka bukan Ahlul Bait, tapi mereka mendakwa kata mereka ni adalah Ahlul Bait. Mendakwa, okey. Sebab Muhammad Al-Baqir, selepas dia Muhammad Al-Baqir ni, dia ada anak nama Ismail dan satu lagi Ja'far. Ja'far As-Sadiq dipegang oleh Syiah Imamiyah sebagai imam mereka. Fatimiyah pula mengambil Ismail sebagai imam mereka. Ismail ni mati sebelum adik dia. Jadi imam tu berpindah sebab dia mati. Tapi Batiniyah mendakwa Ismail tak mati. Ismail masuk ke alam ghaib dan berkahwin di alam ghaib dan beranak pinak di alam ghaib, sehinggalah anak dia itu menjelma dalam Khalifah Al-Fatimi. Kan, macam Umujah kata dekat Abu Ya dululah. Kan, Abu Ya ni masuk alam ghaib. Itu makruf lah. Okey, baik. Kemudian itu Fatimiyah, dia berkembang di Mesir dan mereka ni mengisytiharkan diri mereka sebagai khilafah. Besar, kerajaan dia besar. Memerintah Mesir lebih kurang about 600 tahun. Lama. Sehingga diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang selepas Khalifah Jalmah. Baik. Dan juga di antara kerajaan kecil, lebih kecil sedikit, kerajaan Bani Hamdan di Mosul dan Syam di Syria. Kerajaan Qaramitah di Bahrain. Bahrain di sini maksudnya sekarang ni the Eastern Province of Saudi Arabia dan negara-negara sekitarnya. Kawasan belah timur Arab Saudi itu kawasan Ahsa, Qatif. Qatif ni tempat Namir An-Namir yang kena hukum mati tu. Okey. Lepas tu Bahrain yang sekarang ni Kuwait, itu masuk di kawasan dinamakan Bahrain. Di sini berkembangnya kerajaan Syiah Qaramitah yang telah mencabut Hajarul Aswad pada kurun keempat. Di mana mereka ni datang serang Makkah dan mereka bunuh jemaah haji dalam musim haji,
dipimpin oleh Abu Tahir Al-Janabi, di mana mereka telah mencabut Hajar Aswad dan bawa lari pergi ke Ahsa, kawasan Bahrain sekarang ni lah, kawasan Saudi ni. Nenek moyang kepada An-Namir ni lah yang kena mati, kena hukum bunuh ni. Maknanya mereka ni cabut Hajar Aswad dan rampas Hajar Aswad selama 22 tahun. 22 tahun Kaabah tidak ada Hajar Aswad. Sebab tu kalau orang yang pergi Mekah lah ni kan, kalau siapa yang biasa pergi ke Hajar Aswad, dia tahu bahawa Hajar Aswad tu sekarang ni bukan seketul batu macam tu. Dia tinggal serpihan-serpihan kecil saja. Sebab puak-puak ni ketuk bagi pecah, dia cabut. Itu kerja Syiah dulu. Baik. Dan kerajaan As-Samaniyah di kawasan Afghanistan dan juga sebahagian daripada Iran. Kerajaan Samaniyah juga, yang mana di kerajaan Samaniyah inilah muncul tokoh-tokoh Syiah yang besar, yang mana semua orang Islam zaman ni kagum. Siapa dia? Al-Farabi dengan Ibn Sina. Dua orang tokoh Syiah besar yang muncul dalam kerajaan Samaniyah. Baik, jadi munculnya kerajaan Syiah ini telah melonjakkan nama tokoh-tokoh Syiah di persada sejarah umat. Lepas tu naiknya nama Al-Farabi, naiknya nama Ibn Sina, kerana mereka dibawa oleh kerajaan yang berfahaman agama Syiah. Di mana Ibn Sina adalah Syiah Batiniyah Ismailiyah, dan dia adalah seorang ulama falsafah yang terkenal. Baik, itu dari segi ajaran Syiah. Dari segi ajaran tasawuf pula, tasawuf ni muncul akhir kurun kedua hijrah, yakni selepas zaman tabi'in, habis dah zaman tabi'in, nak hujung-hujung zaman tabi'in, nak habis zaman salaf, dan awal kurun ketiga hijrah. Jadi ajaran tasawuf ini adalah, kalau kita nak bagi ta'rif sufi daripada orang sufi, kita tak jumpa. Sehingga ulama sufi kata ajaran ta'rif, maksud ajaran sufi di sisi ulama sufi mencapai 2000 jenis ta'rif. Banyaklah, sebab dia kata semuanya memberikan ta'rif berdasarkan ilham, kasyaf, zauq, perasaan diri mereka sendiri. Okey. Tetapi secara mudahnya kalau kita melihat dari segi ilmiah, kerangka ilmiah gerakan sufi itu sendiri, dia punya aliran, hierarki, ulama-ulama dan sebagainya, kita boleh mengatakan bahawa aliran tasawuf ini adalah doktrin, satu pahaman akidah yang menekankan konsep kerohanian, spiritual, dengan menjalankan amalan-amalan zuhud, latihan jiwa. Latihan jiwa ni maksudnya dengan berzikir, berfikir, duduk dalam gelap seorang-seorang, tutup pejam mata, meditasi. Ni di antara amalan dalam orang sufi. Dan ibadat berlebihan, ibadat-ibadat yang berlebihan, tak makan daging, makan sayur aja, tak tidur sepanjang malam, sepanjang bersuduk 40 hari tak boleh tidur, tak boleh makan daging. Itu amalan-amalan yang berlebihan untuk mencapai keredaan Tuhan dan membebaskan diri daripada belenggu dunia. Ini ajaran sufi, dia satu bentuk ajaran spiritual, mistik. Okey. Ajaran tasawuf ni, pada permulaan munculnya tasawuf, kita kena faham, munculnya tasawuf pada awalnya dia adalah satu bentuk cara hidup yang dipilih oleh segolongan umat Islam, memilih jalan hidup zuhud. Apabila umat Islam dilanda kemewahan, jadi ada sebahagian ulama ataupun ahli ibadat yang memilih cara hidup untuk beribadat dan tidak mahu terlibat dengan kemewahan dunia. Jadi mereka tak hidup macam orang lain. Kalau orang lain hidup dalam rumah batu besar-besar, mereka pilih untuk hidup dalam rumah kayu, ataupun mereka tak duduk dalam rumah, mereka duduk dalam gua. Itu bentuk ibadat, satu bentuk ibadat, dan dia tidak ada satu doktrin khas. Dia tidak ada satu, kita kata, akidah khusus. Dia adalah satu bentuk suluk. Suluk ni maksudnya perangai, jalan, cara hidup. Sebab itulah ulama-ulama yang membahaskan tentang firqah yang terawal seperti Asy-Syahrastani, Ibnu Hazm, dia pun tidak menjadikan tasawuf sebagai satu aliran, satu firqah. Yang terawal memasukkan sufi sebagai firqah ialah Fakhr Razi dalam I'tiqadat. Yang sebab ketika zaman dia sufi telah membentuk satu kelompok yang jelas. Walaupun Imam Asy'ari dalam Maqalat Islami ada sebut berkenaan dengan golongan zuhud yang menyimpang. Ada Al-Malati sebut dalam Tanbih wal Rad, golongan yang zuhud yang menyimpang. Tapi ini mereka tidak menganggap dia sebagai satu gerakan
kumpulan yang ada ulama rujukan, ada kitab tersendiri, tak ada. Mereka ni golongan yang nak beribadat. Jadi ada di kalangan mereka ni yang ada ilmu, beribadat dengan cara yang betul. Ada golongan mereka ni yang jahil, menyebabkan beribadat dengan cara yang tak betul. Dan semua firqah, yang ahli sunnah ada sufinya, ahli kalam ada sufinya. Jadi dia macam-macam orang memilih cara hidup untuk zuhud ketika itu. Itu kemunculan awal, yang mana ketika itu golongan sufi ini diketuai oleh ulama-ulama ahli hadis. Ahli hadis. Dan istilah sufi tidak dipakai oleh ulama tabi'in ataupun tabi'in seperti Hasan Basri, seperti Imam Ahmad, seperti Ibnu Sirin. Dia orang tidak guna istilah tasawuf. Depa ini adalah golongan zuhud. Abdullah ibn Al-Mubarak, Sufyan bin Uyainah, sahabat-sahabat sekaliannya, mereka tidak pernah tahu istilah sufi. Tasawuf ni mula disebut macam kita sebut tadi di hujung kurun kedua hijrah. Dan macam yang Ustaz Samsudin sebut tadi, mereka sendiri membahaskan siapa orang pertama yang dikatakan sufi. Ada yang mengatakan Abdul Karim, ada yang kata nama dia Abu Hashim Al-Kufi Az-Zahid, ada yang mengatakan dia adalah Jabir bin Hayyan. Dia orang ni yang terkenal meletakkan nama di hujung nama mereka dengan gelaran As-Sufi. Dan ketiga-tiga mereka ni, dua daripada mereka ni pasti Syiah, Jabir bin Hayyan dengan Abduk. Abu Hashim Al-Kufi muttaham bitasyayyu', dituduh dengan ada fahaman Syiah. Jadi di sini maknanya diorang ini adalah orang yang pertama dianggap menggunakan gelaran sufi. Gelaran sufi itu. Okey. Itu dari segi awal. Kemudian aliran tasawuf berubah dengan kemasukan ulama ahli kalam, ahli teologi yang menggunakan falsafah dan mantik Yunani, falsafah Greek Yunani dalam ilmu akidah. Mereka juga masuk ke dalam sufi dan menjadi tokoh-tokoh sufi, seperti Abdul Karim Al-Qushairi yang menulis kitab Risalah Al-Qushairiyah yang menjadi rujukan utama orang sufi. Kemudian peringkat yang terakhir yang kita ialah peringkat masuknya tokoh-tokoh falsafah ke dalam aliran tasawuf, yang bermula di tangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan bila dia karang kitab Ihya Ulumuddin, dia masukkan banyak falsafah Aristotle, falsafah Socrates, falsafah Aflatuniyatul Hadithah, Neoplatonism. Dan kemudiannya bila datang Muhyiddin Ibn Arabi Al-Ta'i, di sini sempurnanya pembentukan tasawuf sebagai satu doktrin yang baru, yang mana sejak daripada zaman Muhyiddin bin Arabi ini, orang sufi semuanya fokus mereka kepada kitab-kitab dia, mensyarahkan, meringkaskan, mentafsirkan, semuanya fokus pada kitab-kitab dia. Apa tarikat sekalipun, Syadzili ke, Naqsyabandi ke, semua akan ambil kitab dia sebagai rujukan. Baik. Kemudian tetapi maknanya aliran tasawuf ni muncul lepas daripada Syiah. Adapun pengaruh tasawuf di persada sejarah umat, dia muncul sebaik saja jatuhnya Syiah. Di sini dia ada satu latifah kita panggil, maksudnya ada satu benda kita kena renung. Di Malaysia ni bila kerajaan haramkan Syiah, muncul golongan Habib. Dalam sejarah pun macam tu juga. Bila jatuhnya kerajaan-kerajaan Syiah, jatuhnya Fatimiyah, jatuhnya Hamdaniyah, jatuhnya Samaniyah, jatuhnya Bani Buih, datang kerajaan-kerajaan baru yang mendukung aliran tasawuf. Barulah ulama sufi muncul. Dia muncul. Maka muncullah kerajaan Mamluk di Mesir yang menggantikan kerajaan Ayyubiyah, Salahuddin Ayyubi, kerajaan dia jatuh lepas tu digantikan dengan Bani Mamluk yang mendukung ulama sufi. Kerajaan Mamluk ni kerajaan di zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah lah, kurun ke-8, 7-8 Hijrah itu. Dan kemudian kerajaan Mamluk digantikan oleh kerajaan Uthmaniyah, Ottoman Empire di Turki. Dan mereka ni meneruskan legasi, mengangkat ulama-ulama sufi, sehingga khalifah-khalifah yang mereka Uthmaniyah pun mereka ni terkenal sebagai pengikut tarikat. Macam Sultan Abdul Hamid yang kedua pun dia pengikut tarikat Syadzili.
dan mereka semua beramal dengan tarekat Maulawiyah yang menari pusing-pusing tu. Itu kerajaan telah mendukung gerakan ini. Maka itu yang menyebabkan mereka berkembang. Berkembang terutamanya di Mesir. Dan diangkat tokoh-tokoh ni diangkat seperti Al-Ghazali, Al-Qushairi, Ar-Rumi. Tokoh-tokoh sufi ni diangkat. Dan sekarang Jalaluddin Ar-Rumi ni adalah antara tokoh sufi yang paling bahaya. Sebab dia telah membawa ajaran sufi yang dia namakan sebagai agama cinta. Agama cinta ni maknanya kita kena baik dengan semua orang, sayang semua orang tanpa mengira agama. Kita semua menuju kepada Allah Ta'ala dia. Dan kita pluralism lah, maksudnya semua agama sama. Sebab dia wahdatul wujud kan. Dan kitab-kitab Jalaluddin Rumi ni sekarang di Malaysia sedang giat diterjemahkan dan diterbitkan. Seperti Institut Terjemahan Buku Negara telah pun menerbitkan karya terbesar Jalaluddin Rumi Al-Mathnawi. Dan baru-baru ni Nubuk ataupun Dubuk, tak ingat antara dua ni, telah menerbitkan juga terjemahan karya Jalaluddin Rumi dalam bahasa Inggeris. Sehingga tarikat Jalaluddin Rumi ni, di antara pengikut dia ada seorang daripada Yahudi Israel. Kalau tuan-tuan buka dalam YouTube ada boleh cari Israeli Darwish. Israeli Darwish dia ni orang Yahudi Israel. Al Jazeera buat dokumentari pasal dia. Dan dia ni telah pun pergi baiat dengan geng-geng Malawiyah di Turki sana, dan diajak menari bersama-sama. Menari pusing-pusing tu. Menari tak betul lah. Memang tidak betul. Sufi dengan menari tak dapat dipisahkan. Dia ada falsafah dia. Maksudnya contoh kalau dia orang menari berpusing-pusing tu, dia orang kata lebih laju lagi pusing, lebih dekat dengan Tuhan. Itu maksud dia. Okey. Dia ada falsafah kenapa dia buat semua itu, gerakan-gerakan tersebut. Ya. Orang sufi ni asalnya dia orang ni adalah orang, kita kata depa ni asalnya Islam, tetapi depa mengikut jalan yang menyeleweng yang mungkin menyebabkan kalau mereka berterusan dalam akidah mereka yang sesat ini boleh menyebabkan mereka murtad. Sebab dengan etikad depa yang pelik yang kita akan sebut. Baik. Itu dari segi sejarah Syiah dengan tasawuf lah, dari segi sejarah masing-masing. Kemudian kita nak melihat hubungan kenaan dengan Syiah dengan tasawuf ini. Kewujudan yang pertama kita kena faham, tasawuf ni wujud, dia dipengaruhi oleh banyak faktor ajaran luar daripada Islam. Dia banyak ambil ajaran asing. Kita kata tadi mula-mula tasawuf ni wujud, dia bermula dari suluk bentuk ibadat. Ibadat. Kemudian mereka mula terpengaruh dengan cara ibadat orang Nasrani, orang Buddha. Dalam kitab-kitab sufi sendiri meriwayatkan kononnya Ibrahim bin Adham. Sedangkan kita tahu Ibrahim bin Adham ni dia antara ulama yang sahih akidah dia, tapi orang sufi mendakwa macam mana Ibrahim bin Adham ni boleh jumpa jalan untuk beribadat. Dia kata Ibrahim bin Adham ni telah pergi ke satu gua, di sana dia jumpa dengan padri-padri, satu biara, pergi ke biara di gereja. Dia pergi ke sana dan belajar dengan padri-padri tersebut macam mana nak membersihkan jiwa. Okey. Dan juga dinamakan sufi kerana mereka ni pakai baju suf daripada bulu kambing kan. Ini adalah pakaian pendeta Nasrani pada zaman tersebut. Dan mereka dakwa, orang Nasrani dakwa kata ini pakaian Nabi Isa. Dalam kitab-kitab sufi mereka mendakwa kenapa dia pakai baju suf. Kononnya satu ulama sufi ni masuk ke dalam tempat kaum Samud. Tempat kaum Samud ni tempat azab, Allah Ta'ala tak bagi masuk, Nabi tak bagi masuk. Okey. Kalau tempat azab, dia jalan-jalan kat situ, dia jumpa satu orang tua duk ibadat, pakai baju suf, bulu kambing. Dia tanya, kamu ni siapa? Orang tua tu kata dekat dia, aku ni adalah hawari Nabi Isa, pengikut Nabi Isa. Aku hidup 500 tahun dah duk ibadat kat sini selepas Nabi Isa diangkat ke langit. Inilah pakaian kami, hidup secara zuhud. Nampak? Pengaruh Kristian itu jelas. Satu, pengaruh Kristian sangat kuat dari segi cara ibadat mereka kan. Hidup tak mau kahwin, hidup ataupun cara hidup siyah, merantau satu negeri ke satu negeri. Dia bukan lagi daripada mafhum zuhud. Dulunya asalnya zuhud, sekarang mereka istilah baru, fakir.
Fakir ni maknanya orang sufi ni kena hidup miskin, tak boleh ada harta tinggal. Ini adalah falsafah Hindu dengan Buddha. Orang Hindu dengan Buddha, dia syarat dia kalau mereka tak maulah kena kitaran hidup, kitaran hayat kan. Orang Buddha dengan Hindu ni, dia kalau mati, roh dia akan jelma balik. Kalau hidup dia dulu baik, bagus, dia akan menjelma dalam bentuk lebih baik. Demikianlah seterusnya sampailah dia kena membebaskan diri dia daripada hukum karma ini. Dia namakan karma. Karma ni maknanya kitaran hidup tu lah. Okey. Nak membebaskan diri dia daripada karma, dia mesti hidup fakir. Masuk dalam hutan ataupun duduk dekat kuil, tinggalkan semua harta dia, maka barulah dia akan dapat mencapai, dinamakan sebagai moksha ataupun nirvana. Nirvana adalah istilah Buddha, moksha adalah istilah Hindu, iaitu bersatu dengan Tuhan, kembali menjadi Tuhan. Okey. Baik. Itu dari segi pengaruh agama luar dalam sufi, satu. Kemudian pengaruh falsafah. Falsafah ni pengaruh sangat kuat. Sebab kita tahu kita sebut tadi Ibn Sina dengan Al-Farabi. Falsafah ni kitab-kitab Plato, kitab-kitab Socrates, kitab-kitab Aristotle diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada zaman Abbasiyah Khalifah Al-Ma'mun yang menganut mazhab Mu'tazilah. Ahli falsafah pertama Islam Al-Kindi daripada orang Mu'tazilah. Kemudian falsafah ni diambil oleh golongan Syiah Batiniyah, yang mana mereka tubuhkan satu kumpulan nama dia Ikhwanus Safa. Ikhwanus Safa ini bukan yang Safa tapi lebih kurang kan, tak apalah. Tapi Ikhwanus Safa, mereka menghidupkan satu falsafah, dia panggil falsafah isyraqiyah ataupun falsafah emanasi, yang melihat bahawa kewujudan alam ini sebenarnya adalah jelmaan Tuhan. Yang ni alam secara keseluruhan ini bukan dicipta. Okey, dia punya teori dia pening. Tapi kalau nak cerita boleh dengar. Tapi faham atau takkan faham. Sebab dia mengarut. Okey. Dia mengatakan bahawa Tuhan ini apa? Tuhan ini adalah satu kewujudan mutlak yang tidak ada apa-apa sifat. Okey. Dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak apa, tidak, kecuali dia ada satu sifat. Sifat dia akal. Dia adalah aqilun wa ma'qul. Dia adalah akal yang berakal dan diakali. Yalah. Okey, maknanya dia adalah akal yang hanya berfikir tentang zat dia sahaja. Tindakan dia berfikir tentang zat dia telah melahirkan kalimah, melahirkan sulur, tercetus, terbit daripada dia akal yang kedua. Akal yang kedua, tugas dia berfikir tentang diri dia sendiri dan berfikir tentang akal pertama. Menerbitkan akal yang ketiga, dan seterusnya sampai mencapai akal yang ke-10, dipanggil akal fa'al. Akal yang bertindak, yang bekerja, yang mereka takwilkan sebagai qalam ataupun lauhul mahfuz ke apakah, ataupun falak qamar, bulan ke. Yang mana dia kata daripada akal 10 ni tercetusnya alam. Okey. Aflatun. Ini adalah Aflatun punya pemikiran, Plato. Aflatuniyah haditha, Neoplatonism. Okey. Jadi maknanya dia faham macam itu. Jadi maknanya alam ni bukan dicipta, tetapi dia terbit daripada Tuhan. Seperti Ibn Sina bagi contoh, dia kata macam matahari dengan cahaya. Ada matahari, ada cahaya. Lampu ni kita petik switch, keluar cahaya kan. Jadi dia kata bila Tuhan wujud, makhluk pun wujud juga sekali. Dia tak ada siapa dulu siapa kemudian. Okey. Itu teori dia, dan teori ini diambil oleh Ikhwanus Safa, oleh Ibn Al-Farabi, oleh Ibn Sina. Okey. Dan doktrin telah mempengaruhi falsafah yang kita akan sebut kejap lagi, bahawa dia telah dipengaruhi secara jelas oleh golongan sufi. Baik. Dan isu hubungan Syiah dengan tasawuf ni memang dah dibahaskan oleh banyak ulama, dan ada tesis khusus. Orang Syiah sendiri pun tulis. Di antaranya Asy-Syibi ada tulis pasal as-silah baina at-tasawuf wa at-tashayyu'ah. Orang Syiah sendiri mendakwa dan begitu bangga, mereka mengatakan memang mereka lah yang mengasaskan tasawuf. Tapi ini adat orang Syiah. Orang Syiah ni semua ilmu dia dakwa dia buat. Kan, itu memanglah. Sebab orang Syiah mendakwa kata mereka ni, kalau kita kata kamu diasalkan oleh Abdullah bin Sabah, dia tak mengaku.
Kan? Dia kata agama dia agama Rasulullah. Dia kata Rasulullah yang asasnya. Dia makruflah dakwaan depa. Kita tak terima bulat-bulat jugalah. Baik. Tapi yang kita nak melihat di sini ialah secara khusus pengaruh Syiah ke atas doktrin tasawuf yang menyimpang. Sebab apa? Kita tahu bahawa penyimpangan sufi ni selain daripada faktor-faktor itu, macam mana sufi ni boleh menjadi ejen kepada ajaran Syiah. Baik. Macam kita sebut tadi, ada perbezaan pendapat siapa yang dikatakan tokoh terawal Syiah, tokoh terawal sufi. Afwan. Macam Ustaz Ismail sebut tadi, Abduk ataupun Jabir bin Hayyan ataupun Abu Hashim Al-Kufi, dan ketiga-tiga ni boleh dikatakan membawa pemikiran Syiah berdasarkan apa yang disebut oleh ulama sejarah dan ulama maqalat dan firaq. Okey. Jadi ini kalau betul sahih apa yang kita dapat ini merupakan satu pertemuan yang sangat awal. Terlalu awal, kerana dengan kemunculan sufi, orang pertama yang memakai nama sufi itu adalah orang Syiah. Terlalu awal lah. Ini sangat awal hubungan mereka. Kemudian orang Syiah menerima tokoh-tokoh yang diterima oleh orang sufi. Mereka berkongsi pada tokoh-tokoh besar seperti Ibrahim bin Adham, yang dianggap orang sufi sebagai bapa sufi lah, yang mengatakan Ibrahim bin Adham ni kononnya dia ni dulu asalnya anak raja, lepas tu dia keluar pergi memburu, terdengar suara memanggil dia supaya meninggalkan kehidupan mewah. Cerita dia lebih kurang macam cerita Buddha. Buddha ni anak raja, keluar daripada istana, dia melihat kesengsaraan samsara, kemudian dia mencari jalan macam mana nak membebaskan diri daripada samsara. Samsara ni sengsara lah orang Melayu kata, bahasa Sanskrit. Okey, maknanya cerita dia nak sama macam Buddha, lebih kurang okey. Syekh Ihsan Ilahi Zahir sebut dalam At-Tasawwuf wal Mansha. Tapi itu dakwaan orang sufi berkenaan Ibrahim bin Adham. Sebab orang sufi ni dia banyak berbohong atas tokoh-tokoh terawal. Tokoh-tokoh ulama. Orang sufi ni kalau kita buka kitab dia pun, dia kata tokoh sufi pertama Rasulullah. Macam Syiah lah. Dia takkan mengaku. Dia takkan kata tokoh sufi pertama ialah Abu Hashim ke Abduk ke tak. Dia kata Rasulullah. Kita akan tengok apa dakwaan mereka pasal sufi ni. Baik. Di antaranya ulama Syiah Al-Khawansari dan juga Ambas Al-Qummi menganggap beliau sebagai tokoh Syiah. Dia pun anggap Ibrahim bin Adham ni tokoh Syiah sebab dia ni di antara orang yang pernah bertemu dan belajar dengan Ja'far As-Sadiq. Ini satu lagi masalah. Ja'far As-Sadiq ni imam, bukannya imam yang Syiah anggap sebagai imam, tapi dia bukannya bermazhab Syiah pun. Ada ramai, dan dia di antara ulama Ahlul Bait. Dan macam Ustaz Hamzah sebut tadi, dia pernah ditawarkan oleh Abu Salamah Al-Khalal yang menggerakkan revolusi Abbasiyah untuk menjadi khalifah setelah tumbangnya Bani Umayyah. Tapi Ja'far As-Sadiq tolak, tidak mau. Maknanya dia tidak pernah. Dan Ja'far As-Sadiq ni yang lawak orang Syiah ni, dia cerca Abu Bakar. Ja'far As-Sadiq ni cicit Abu Bakar, tahu tak? Sebab apa, bapa dia tu ataupun tok wan dia, kahwin dengan anak kepada Abu Bakar. Sebab tu Ja'far As-Sadiq kata, macam mana aku nak celah Abu Bakar sedangkan Abu Bakar itu telah melahirkan aku 2 kali. Macam apa ni tok wan dia dengan mak dia telah melahirkan dia 2 kali. Jadi maknanya Ja'far As-Sadiq sebenarnya tidak, bukan ulama, bukan imam Syiah yang membawa doktrin Syiah. Syiah mendakwa. Jadi Syiah ni siapa saja yang dikesan pernah berguru atau berjumpa dengan Ja'far As-Sadiq, dia kata Syiah. Termasuklah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pun dia orang kata imam ni, Abu Hanifah ni Syiah. Sebab tu ada orang Syiah yang mazhab Hanafi, ada. Sebab dia berkata Abu Hanifah Syiah. Kan? Sebenarnya hakikatnya kesalahannya pada Ja'far As-Sadiq. Jadi Syaqi Al-Balkhi, Ma'ruf Al-Karkhi, Bishr Al-Hafi, semuanya didakwa sebagai pengikut Syiah oleh Syiah, dan mereka juga didakwa oleh Sufi sebagai ulama Sufi. Mereka berkongsi pada dakwaan. Sebab dia sama. Sebab dia kerana mereka ada hubung kait dengan Ja'far As-Sadiq ataupun Ali Ar-Ridha ataupun Musa Al-Kazim, bapa Ali Ar-Ridha. Sebab apa? Semua tarikat tasawuf sanad dia kembali kepada Ja'far As-Sadiq, Ali Ar-Ridha, Musa Al-Kazim. Yang paling jelas tarikat Naqsyabandi. Naqsyabandi tarik sanad Zahabi, sanad emas. Dia ada 2 sanad. Satu sanad khawajakan dia, satu lagi sanad emas, sanad syaraf, sanad kemuliaan dia panggil.
kebanyakan tarekat sufi sanad mereka kembali kepada golongan ini, daripada Ali turun Hasan Husin, turun Ali Zainal Abidin, turun kepada Musa Al-Kazim, turun kepada Ali Ar-Ridha. Lepas tu sampai kepada Ja'far As-Sadiq. Tarekat sufi banyakkannya macam tu. Dia akan kembali kepada ulama-ulama ni. Disebabkan itu mereka juga berkongsi kepada tokoh-tokoh ini. Syiah mendakwa mereka ni Syiah, Sufi dakwa mereka ni Sufi. Okey. Tapi hakikatnya nama-nama ini yang kita sebut ini, mereka ni sebenarnya orang ahli zuhud ataupun golongan Sufi terawal yang belum lagi dipengaruhi doktrin. Walaupun macam Bishr Al-Hafi, dia ada satu bentuk ta'abud yang melampau. Dia tak pakai kasut, tak pakai slipper, jalan kaki ayam. Itu satu bentuk ibadah yang Islam tak iktiraf maknanya. Tapi itu penyelewengan dalam bentuk suluk, dalam bentuk cara ibadat. Dia belum ada lagi penyelewengan dari segi i'tiqad, doktrin belum ada. Dia belum membentuk sebagai satu doktrin. Tetapi apabila terbentuknya Sufi sebagai satu bentuk doktrin pada kurun ketiga Hijrah, kita boleh tengok tokoh-tokoh terawal Sufi sudah mula ada hubungan dengan Syiah. Yang pertama sekali ialah Abu Yazid Al-Bustami, Taifur, Abu Yazid Taifur Al-Bustami. Ini adalah wali qutub yang terawal. Yang masyhur dengan kalam dia, Maha Suci Aku. Kan? Abu Yazid ni dia tengah duk berzikir, subhanallah, subhanallah, tiba-tiba dia orang dengar dia sebut subhani, subhani, Maha Suci Aku, Maha Suci Aku. Sebab apa? Dia kata dah terangkatnya inniyah, terangkatnya keakuan, yang tinggal hanya dia, tinggal Allah lah. Jadi dia tak nampak diri dia, nampak Allah. Dan masyhur kalam Abu Yazid ni yang dikatakan, kamu ahli hadis ambil hadis sanad daripada orang hidup daripada orang mati, sedangkan kami ahli sufi riwayat kami daripada hati, daripada Tuhan, ambil ilham saja. Ni Abu Yazid. Dan Abu Yazid ni di antara orang yang awal yang disandarkan kepada dia mazhab ittihad. Ittihad ni maknanya makhluk pergi bersatu dengan Tuhan. Maknanya asalnya dia ada dua wujud, tapi bila dah lama beribadat, berzikir sampai ke tahap di mana hilangnya sifat kemanusiaan, yang kekal hanyalah sifat Tuhan. Fana ni maknanya fana, hilang sifat manusia. Lepas fana baqa kekalnya sifat Tuhan dalam badan. Itu maksudnya fana dan baqa, maqam yang paling tinggi. Okey. Dan dia dalam ulama-ulama membahaskan bahawa dia sebenarnya adalah orang yang terkesan dengan akidah Syiah, ataupun dia ni orang yang condong kepada tasyayyu'. Itu satu. Dan akidah hulul ni sebenarnya adalah diambil daripada akidah teori Plato tadi, yang dibawa oleh Ikhwanus Safa. Ikhwanus Safa ni jemaah daripada Syiah Batiniyah dia sebut tadi, yang dikembangkan oleh Ibn Sina dan Al-Farabi, yang daripada juga pada Syiah. Tetapi akidah ini pada peringkat ini, peringkat kurun ketiga Hijrah ni, dia muncul dan dia hilang bersama dengan tokoh. Orang Sufi ni tak ambil, dia tidak diterima dalam kalangan Sufi sebab dia berlawanan dengan akidah yang jelas. Sebab dia pun belum ada doktrin. Dia muncul sebagai satu bentuk individu yang terpengaruh dengan doktrin luar. Dia belum diterima sebagai doktrin resmi orang Sufi, belum. Pada peringkat ini, kurun ketiga Hijrah, ada individu yang terjebak dengan doktrin-doktrin yang sesat, tapi ulama Sufi tak terima. Okey. Munculnya Al-Hallaj pada kurun keempat Hijrah, Abu Husin Mansur Al-Hallaj, yang terkenal dengan perkataan dia, tidak ada dalam jubah ini melainkan Allah. Yang ini dia adalah Allah. Barang siapa yang tidak boleh pergi ke Mekah, cukuplah dia bertawaf dengan aku. Walayazubillah. Ni Hallaj yang dakwaan, kerana dia mendakwa kata dia adalah Allah. Dan Hallaj ni makruf dalam ulama sejarah, kata dia menzahirkan tasyayyu', dan sehingga bila dia masuk ke Baghdad, orang kata dia adalah da'i al-Qaranitah. Yang ini dia adalah orang yang menyeru kepada mazhab Batiniyah Qaranitah, yang mencabut Hajar Aswad tadi tu. Dia adalah golongan yang fahaman Syiah. Dan dia dihukum bunuh. Dihukum bunuh di zaman kerajaan Abbasiyah dengan fatwa ulama. Fatwa ulama termasuk ulama-ulama tasawuf yang ada pada zaman tersebut. Dia pun tak terima doktrin Hallaj ni. Dan ada dalam Bidayah wa Nihayah, anda bisa baca satu cerita pasal Hallaj ni. Okey. Hallaj sendiri mengaku, dia kata, Ibn Kathir buatkan cerita dalam Bidayah wa Nihayah. Hallaj cerita, dia kata, aku jumpa ramai orang, bila aku mendakwa dengan dakwaan-dakwaan yang macam ni, dia pun susah nak terima.
kecuali satu kelompok sahaja, dia kata. Kelompok Syiah. Aku kalau pergi kat Syiah, aku dakwah benda ni, mereka terima terus. Mereka tidak ada ragu-ragu, dia kata. Jadi halah ni kalau dia pergi ke orang, dia kata aku Tuhan, orang betul ke? Macam orang ni tak ada terima dia. Tapi dia kata bila aku pergi kepada orang Syiah, aku dakwah, dia pun semua percaya. Tanpa ragu-ragu, Siddiq. Kan? Dia pun ni Siddiqin al-Hallaj. Orang yang membenarkan Hallaj tanpa ragu-ragu. Itu di antara contoh. Baik. Kemudian Abu Nasr Abdullah bin Ali As-Siraj At-Tusi, ini di penghujung kurun keempat Hijrah, dia menulis kitab yang menjadi rujukan yang pertama orang Sufi. Sebenarnya orang Sufi tak tulis kitab, tak himpun ilmu mereka dalam kitab. Dia orang terawal yang menulis kitab. Dalam kitab dia ini, dia menzahirkan pemikiran tasyayyu', di mana dia mengatakan, di sini. Dia mengatakan asal ilmu tasawuf daripada Ali bin Abi Talib yang mempunyai ilmu laduni, iaitulah ilmu yang sama diberikan kepada Khidir, yang mana tidak ada sahabat lain dapat ilmu ini. Di sini jelas, dah mula nampak dah. Syiah mendakwa ajaran Syiah daripada Ali bin Abi Talib. Quran Syiah yang sahih ialah Quran yang ditulis oleh Ali bin Abi Talib yang akan dibawa oleh Mahdi bila keluar dari gua nanti. Bukan Quran Abu Bakar, bukan Quran Uthman. Syiah tasawuf pula mendakwa bahawa ajaran tasawuf ini dibawa oleh Ali bin Abi Talib, ilmu yang khusus kepada Ali yang tidak ada pada sahabat lain. Dan dia bawa riwayat dalam buku dia ni, ucapan disandarkan kepada Ali yang kita tahu ia ucapan dusta. Ali kata, aku dikhususkan oleh Rasulullah dengan 1000 ilmu yang tidak ada pada orang lain. Sedangkan dalam Sahih Al-Bukhari, bila orang tanya kepada Ali sendiri, adakah kamu ada ilmu yang orang lain tak tahu? Ali kata, tidak ada kecuali kefahaman. Ada orang yang faham banyak, ada orang faham sikit, itu je. Ali menafikan dakwaan bahawa dia ada ilmu khusus. Tapi ini dakwaan terawal yang muncul dalam kitab Sufi yang pertama, Al-Luma' fi Tasawuf oleh At-Tusi. Baik. Kemudian dalam muncul pula tokoh yang kedua yang mengarang kitab yang kedua bagi orang Sufi, itulah Abu Bakar Al-Kalabadhi. Dalam kitab dia At-Ta'aruf li Madhhabi Ahli Tasawuf, dia juga sebut benda yang sama. Awwalu man nataqa bihadzal ilmi ba'da as-sahabah. Dia dakwa, dia kata ilmu Sufi ni orang pertama yang bercakap berkenaan lepas sahabat, Ali bin Zainal Abidin, anak kepada Sayyidina Husain. Kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far As-Sadiq, yang semuanya ambil daripada Ali, Hasan dan Husain. Datang dakwaan bahawa ilmu Sufi ni dia panggil kutub. Yang kita akan sebut tu kutub ni apa? Kutub ni ialah Nabi secara batin. Jadi dia kata Muhammad ni Nabi terakhir secara zahir. Tetapi di sana dinamakan Ibnu Arabi guna istilah dalam Futuhat Makkiyah, Anbiya'ul Awliya, Nabi wali. Zahir dia wali, batin dia Nabi. Itu kutub. Okey? Baik. Jadi datanglah silsilah berkongsi pada imam. Okey, Sufi ni dengan Syiah berkongsi dengan pada imam. Imam ni pun sama. Ali, Hasan, Husain, Ja'far Sadiq, Musa Al-Kazim, semua ni. Abu Nu'aim bin Al-Hammad, pengarang Hilyatul Awliya. Hilyatul Awliya walaupun dia di antara kitab yang dibaca oleh ulama Ahlussunnah juga, cuma dalam kitab ni ada iskal yang sangat jelas bila Abu Nu'aim mendatangkan riwayat-riwayat Syiah pada menyatakan kelebihan Ali. Di antaranya riwayat bahawa Ali adalah khatamul wasiyyin. Riwayat Syiah yang mana kononnya Nabi mengatakan, jikalau kamu melantik Ali sebagai khalifah, kamu akan diberi petunjuk oleh Allah. Kan? Ada riwayat dalam. Jadi Abu Nu'aim mendatangkan, dan kitab Hajar dianggap orang Sufi sebagai kitab Sufi lah. Okey. Jadi dan dia bawa pula riwayat wasiat Ali kepada Zaid bin Kumail yang dibaca oleh orang apa? Kumail bin Ziyad, Kumail bin Ziyad, wasiat. Kumail bin Ziyad ni antara apa yang orang Syiah dakwah sebagai sahabat Ali yang terdekat lah. Dan macam-macam khabar seperti Ali Madinatul Ilmi, ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha, yang Ali Alwi Haddad apa yang menyanyi buat lagu tu kan, ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Hadis ni hadis maudhu' reka oleh orang Syiah. Ada Abu Nu'aim bawa dalam kitab dia ni. Jadi ini peringkat yang menzahirkan
bahawa ada hubungan awal dan kecenderungan doktrin Syiah dalam orang Sufi. Dari segi mereka mula mendakwa sumber mereka diambil daripada orang yang sama. Okey, baik. Kemudian datang marhalah yang kedua. Kita dapat bahawa pembahagian marhalah Sufi ni, maksudnya Sufi ni dia bukan ada 3 jenis, ni bukan jenis. Tapi marhalah ni maknanya dia berubah daripada yang pertama, dia ni adalah golongan ahli hadis, golongan Sufi ahli hadis. Dia bermula daripada kurun kedua hijrah sampai awal kurun ketiga hijrah. Yang mana di zaman ini kalau ada bid'ah pada orang Sufi pun bid'ah dalam bentuk ibadat. Dia tidak ada akidah yang khusus. Akidah ni pun akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Pada masa tersebut, pada awal kemunculan. Cuma mereka ni cara ibadat agak gulu melampau. Kemudian masuk doktrin ilmu kalam. Ilmu kalam yang berpaksikan kepada teologi Yunani, mantik Yunani. Di antara tokoh-tokoh Sufi yang ada pada masa ini ialah Al-Harith Al-Muhasibi yang datang daripada airan Kullabiyah. Kemudian datangnya Abu Nas Asra At-Tusi, dan pada peringkat ini yang kita sebut tadi, mula datangnya bibit-bibit tasyayyuh atau bibit kecenderungan kepada Syiah dengan mengkaitkan ajaran Sufi dengan ajaran Syiah, bahawa asal mereka datang daripada imam-imam yang sama. Pada peringkat ini muncul, dah ada. Walaupun dia masih belum diterima sebagai doktrin Sufi. Maksudnya belum diterima sepenuhnya. Tapi ini pandangan-pandangan tokoh individu yang cuba nak mengaitkan bahawa ajaran tasawuf ni ada kaitan dengan Ahlul Bait. Ada kaitan dengan Ahlul Bait. Keluarga Rasulullah, keluarga Ali. Okey? Dan di antaranya juga Abu Talib Al-Makki, pengarang Qutul Qulub, saya tak sebut, tapi di antara yang muncul pada peringkat ni. Yang mana yang Ustaz Samsudin Ahmad tadi, Ahmad bin Isa Al-Muhajir, hantar anak dia mengaji dengan Abu Talib Al-Makki. Dia berada di peringkat ini. Peringkat di mana dah muncul bibit-bibit untuk menyamakan imam Syiah dengan imam tasawuf. Okey. Kemudian peringkat yang ketiga ialah tasawuf falsafi, tasawuf yang menerima doktrin falsafah sebagai doktrin mereka. Dan mereka membina ilmu tasawuf mereka di atas falsafah Neoplatonism yang mengatakan alam ni muncul terbit daripada Tuhan, yang memunculkan ajaran martabat 7 kat Malaysia kan, makruf, ajaran wahdatul wujud, yang mengatakan Tuhan dan makhluk adalah sama, satu. Pada peringkat ini, iaitu kurun ke-6, ke-7, ke-8 hijrah, peringkat ini dia mula menerima doktrin ini sebagai doktrin resmi. Tokoh-tokoh Sufi yang sebelum ini macam Abu Yazid Al-Bustami yang telah dihalau oleh ulama-ulama Al-Hallaj, mereka sekarang diterima sebagai imam Sufi pada peringkat ini. Nama mereka sudah disebut dalam kitab-kitab. Al-Ghazali sebut nama Al-Hallaj dalam Ihya Ulumuddin dan menganggap dia sebagai imam. Abu Yazid Al-Bustami dianggap sebagai wali qutub yang besar. Ini dah mula. Ini maknanya doktrin mereka yang dulunya orang Sufi sendiri tak terima, tolak. Pada peringkat ni tokoh-tokoh Sufi sudah mula menerima. Dan dia menjadi begitu sempurna di tangan Muhyiddin Ibnu Arabi, pengarang kitab Futuhat Makkiyah. Okey. Dari segi pengaruh dia banyak sisi. Yang pertama kita dapat lihat teori al-faid dengan sudur tadi, yang kita mengatakan teori Tuhan yang terbit alam yang terbit daripada Tuhan itu, itulah yang telah membawa kepada doktrin wahdatul wujud. Doktrin bahawa alam ini terdiri daripada jelmaan-jelmaan Tuhan, dan ini disebut dengan jelas oleh Muhyiddin Ibn Arabi dalam Futuhat Makkiyah, dalam Fususul Hikam, dalam Aqlatul Mustafiz. Banyak dalam kitab-kitab dia memang dia sebut. Dan kalau cerita pelik lah, tuan-tuan lagi tak faham. Dalam Futuhat Makkiyah dia bagi simple cerita cara dia. Dia kata alam ni macam mana jadi? Alam rohani. Alam ni ada dua, dia kata alam roh dengan alam jasad. Alam rohani ni macam mana seterusnya kata? Dia kata bila Tuhan hendak menjadikan alam, Tuhan telah menjelmakan diri dia. Okey? Maka satu juzuk daripada zat Tuhan wal a'yadzu billah telah terpisah, terpancar daripada Tuhan. Terbit daripada Tuhan satu juzuk dinamakan sebagai al-haba. Haba adalah benda yang kecil, halus.
Maka diberikan dia surah, gambaran, dan ini namakan sebagai Nur Muhammad, awal wujud Nur Muhammad. Ini disebut dalam Futuhat Makkiyah, Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad inilah yang berkembang dan menjelma dalam diri setiap Rasul. Disebut macam tu. Alam ni kemudian berkembang daripada Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad inilah alam ni dapat dia punya ruh. Dan semua Rasul-Rasul yang datang ni, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, semuanya sebenarnya adalah Nur Muhammad, jelmaan Muhammad. Dia kata gitu. Sehinggalah bila Muhammad dilahirkan, jasad dia datang. Ketika itu barulah roh dia tadi ni yang tak ada jasad, yang menjelma dalam jasad orang lain, bersatu. Maka di sini munculnya Muhammad yang batin dan Muhammad yang zahir. Maka dia pun memansuhkan semua syariat. Sebab itu syariat Muhammad memansuhkan syariat. Sebab dia kata Nabi-Nabi sebelum Muhammad ni sebabnya batin dia pun adalah Muhammad. Okay? Kemudian bila Muhammad wafat, jasad dia tanam. Roh inilah kutub yang berpindah. Kata Ibnu Arabi, yang paling dekat sekali dengan Muhammad ialah Ali bin Abi Talib. Maka roh itu masuk dalam Ali bin Abi Talib, kutub, dan diwariskan kepada keturunannya sebagai nabi secara batin. Okay? Maknanya mereka mendapat, dan Ibnu Arabi sebut dalam Futuhat Makkiyah secara jelas. Dia kata mereka ni dapat wahyu yang mana ahli zahir tidak dapat. Sebab tu mereka kadang-kadang mereka mensahihkan hadis yang dhaif, hadis yang maudhu' disahihkan. Disahihkan sebab apa? Mereka berjumpa dengan ruh Muhammad dan bertanya sendiri. Dia kata begitu. Maknanya mereka percaya bahawa wali-wali ni masih lagi mendapat wahyu. Okey. Maknanya kalau ustaz-ustaz yang kami pergi belajar yang tak sekurang ni tentang Nur Muhammad ni tak ikut lah. Nur Muhammad ni telah difatwakan secara rasmi kat Malaysia sebagai ajaran yang salah. Macam mana kata lah, dia isu JAKIM, memang ada pihak-pihak yang faham agama secara betul, cuba nak betulkan. Tapi pengaruh luar, pengaruh mereka ni yang belajar di Al-Azhar, yang belajar dekat, terpengaruh dengan tarikat Sufi, okey. Jadi banyak unsur. Macam contoh sekarang ni, ambil contoh kitab Hidayatus Salikin yang diajar di masjid sekarang. Fatwa rasmi JAKIM kitab ni dilarang diajar di masjid. Tapi yang mengajar di masjid sekarang ni pengurus kuasa. Sebab saya ustaz tu kadang Nur Muhammad, bila saya tanya tak berjaya sudah, saya dimusuhi. Kita tak ada percaya Nur Muhammad sebab Nur Muhammad ni akidah yang boleh membawa kepada kekufuran. Sebab dia itu memang apa, itu cabaran yang kita kena sedar lah, yang kita kena hadapi lah. Okey, baik. Baik, ada sebutkan di sini Ibnu Arabi tadi telah menzahirkan sikap tasyayyu' yang kuat. Di antara contoh yang nak bawa di sini ialah dakwaan dia dalam Futuhat Makkiyah bahawa Ahlul Bait adalah golongan yang suci daripada dosa. Tadi Ustaz Samsudin tunjuk video Habib Zainal Abidin. Okey, dia tak sebut sumber. Sumber dia dalam Futuhat Makkiyah. Dalam kitab Ibnu Arabi yang mendakwa bahawa Ahlul Bait adalah golongan yang suci daripada dosa, berdalilkan dengan ayat innama yuridullah yuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ayat ni bukan makna mereka disucikan berdosa. Ayat ni perintah supaya mereka menyucikan diri mereka berdosa. Okey, maknanya Ahlul Bait ni kamu tak sama dengan orang, kamu kena jaga diri kamu contoh tauladan. Itu maksud ayat. Ibnu Arabi sebut dengan jelas dalam Futuhat Makkiyah, dia kata Ahlul Bait termasuk dalam firman Allah kepada Nabi bahawa Allah mengampunkan dosa yang terdahulu dan dosa yang terkemudian. Jadi Ibn Arabi kata Ahlul Bait walaupun di dunia kadang mereka buat dosa, mereka kena hukum. Contoh kalau mereka mencuri, mereka kena potong tangan. Betul, Ibn Arabi kata betul. Tetapi di akhirat dosa mereka semua clean. Ini Ahlul Bait. Jadi dia kata tidak boleh cela Ahlul Bait sama sekali. Walaupun dia buat dosa, walaupun dia berzina, walaupun dia bunuh orang, mencuri, merompak,
Ahlul Bait terpelihara berdosa sebab dosa mereka diampunkan garanti. Ini adalah dakwaan yang paling jelas akidah Syiah Imamiyah dalam akidah tasawuf. I'tiqad bahawa imam-imam adalah suci, imam Ahlul Bait adalah suci. Kalau Syiah ni kita tak payah habaq lah, memang jelas lah akidah ni. Imam dalam akidah Syiah memang maksum, tak buat dosa. Bahkan Khomeini kata lupa pun tidak. Kan? Khomeini kata dalam hukumah Islamiah bahawa di antara perkara yang daruri dalam mazhab kita Syiah, beriktikad bahawa imam-imam kita mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat dan nabi. Dan itu yang dibawa oleh Ibnu Arabi dalam Futuhat Makkiyah, bahawa wali lebih tinggi daripada nabi. Ini di antara persamaan yang jelas. Demikian juga memuliakan Salman Al-Farisi, sebab dia kata Salman Al-Farisi daripada Ahlul Bait. Ini adalah akidah Imamiyah, akidah Nusairiyah, akidah Batiniyah, Syiah Batiniyah. I'tiqad mereka Ali, Muhammad, Salman Al-Farisi. Lepas tu zikir mereka Ain Mim Sin, Ali Muhammad Salman, Ali Muhammad Salman. Dah betul? Di antara ratib dalam Syiah Batiniyah, dia kena ulang Ain Mim Sin, Ali Muhammad Salman, Ali Muhammad Salman. Itu di antara doktrin je lah, memuliakan Salman Al-Farisi. Sebab Salman Al-Farisi dalam akidah Batiniyah Syiah adalah jelmaan Tuhan. Wal'iyadzubillah. Sebab mereka ni bangsa Farsi, orang Iran ni, akidah syu'ubiyah, akidah perkauman yang sangat kuat akidah Syiah ni perkauman. Bahkan Syiah dalam kitab mereka Al-Majlisi sebut dalam Biharul Anwar bahawa Syiah beriktikad bahawasanya mereka ni diciptakan daripada tanah yang khusus, bukan tanah yang diciptakan daripada ahli sunnah. Okey, Allah Ta'ala cipta dua jenis tanah. Tanah yang subur, tanah yang elok, tanah yang harum dan wangi. Satu lagi tanah yang tak elok, tanah yang hanyak, tanah yang busuk. Okey, daripada tanah yang elok ni diciptakan imam-imam Syiah. Kemudian daripada lebihan kerak tanah itu diciptakan pengikut Syiah. Daripada tanah yang hanyak ni, yang pati hanyak tu, diciptakan imam-imam ahli sunnah. Lebih dia diciptakan ahli sunnah. Kemudian tanah tu Tuhan campurkan sekali, maka terpalit seorang sikit. Ya. Saya pada dulu difahamkan kan, ketika Nabi kalau Islam besok siapa perjuangkan akan menyamakan Islam kan, Salman Al-Farisi kan, somebody asked, and then kononnya macam ada hadis sudah kata dia pegang di kepala Islam orang daripada Farsi, this is Salman Al-Farisi. Itu betul? Itu adalah hadis-hadis Syiah tu. Itu bukan betul? Tak betul. Mereka mendakwa Salman ada kelebihan. Akidah Tingah tadi kita sebut, bila tanah itu digabungkan, dia kata ahli sunnah ni kalau dia salat, buat puasa, buat baik, semua tu sebabkan terpalit dengan tanah Syiah. Orang Syiah kalau buat jahat, itu sebab terpalit tanah ahli sunnah. Di akhirat nanti Allah akan balikkan segala kebaikan kepada Syiah dan segala keburukan kepada ahli sunnah. Maka dimasukkan Syiah dalam syurga, dihumban semua ahli sunnah dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Ini akidah yang disebut dalam Biharul Anwar, kitab hadis Syiah yang paling besar lah kita kata. Okey? Itu i'tiqad. Dan berkongsi pada i'tiqad ni adalah Sufi. Orang Sufi dakwa benda yang sama. Dakwa bahawa hanya orang yang ikut tarikat sahajalah yang akan masuk syurga. Betul tak orang Sufi dakwa macam tu? Acik tanya orang tarikat, betul? Saya dulu masa belajar dengan satu, tak pernah masuk tarikat lah. Saya dulu hampir-hampir di tarikat kan. Tapi tok guru tarikat tu kata kat saya, kamu jangan ambil tarikat kat Malaysia. Saya nak hantar kamu kepada tok guru saya di Mesir, dia kata. Tapi alhamdulillah anak tak pergi Mesir dan pergi Madinah. Okey. Maknanya dulu memang kita pernah berpengalaman mengaji dengan orang tarekat sufi ni. Memang depa mendakwa dakwaan yang pelik-pelik. Baik. Kemudian kita turun bawah sikit. Seorang tokoh sufi yang terkenal, Ibnu Ajibah.
Ibnu Ajibah dalam kitab dia Iqadhul Himam, Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sekandari. Kitab Hikam masyhur orang Melayu. Kan, walaupun fatwa Kelantan biasa mengharam kitab ni, tapi orang Melayu sampailah belajar kan. Dia kata Kelantan je. Tak apalah, suka hati hampa. Baik. Ibnu Ajibah dalam Syarah Hikam mengatakan bahawa dari mana asal usul tasawuf? Ibnu Ajibah mendakwa asal usul tasawuf ini adalah wahyu khusus. Dia kata Jibril mula-mula turun bagi dah wahyu dekat Nabi, bagi syariat yang zahir. Selepas itu Jibril turun bagi wahyu yang khusus untuk Nabi, yang dikhususkan kepada beberapa orang sahabat sahaja, iaitu tasawuf, yang diwariskan kepada Ali bin Abi Talib. Lah hari kembali pada Ali. Ini masalah. Pasal apa tak waris pada Abu Bakar? Boleh tak? Pasal apa mesti Ali? Semua kena Ali. Sikit-sikit Ali, sikit Ali. Tarekat yang mendakwa sanad mereka kembali kepada Abu Bakar, satu-satu tarekat adalah tarekat Naqsyabandi masalahnya. Itu pun sanad yang bawah. Sanad yang emas kembali kepada Ali. Dia iskal daripada Ali, sungguh dahsyat. Banyak pahala Sayyidina Ali ni sebab orang duk bohong atas nama dia. Baik. Demikian juga pada peringkat ini muncul kepercayaan kaum sufi terhadap kedudukan Al-Qutbiyah ataupun Qutbaniyah dan Qutub. Yang mana takrif dia, ini yang saya sebut ni takrif yang saya ambil daripada Mu'jam mereka yang mereka takrifkan. Takrif dia, seorang lelaki yang dijadikan tempat pandangan Allah Ta'ala setiap zaman. Maknanya Allah ni tak tengok orang lain, tengok kutub dia. Okay? Diciptakan dalam jantung hati Muhammad. Macam mana tak tahu. Dan dia kenabian yang batin, Nur Muhammad. Al-Qutbiyah adalah batin kenabian Nabi Muhammad yang diwariskan khusus kepada Ahlul Bait sahaja. Ini takrif dia. Mereka yang sebut, bukan kita reka. Ni orang sufi yang bagi takrif macam ni. Al-Qutbiyah yang namakan Qutub ni seorang saja, setiap zaman seorang, mati ganti seorang lagi. Dia ada kutub, bawah kutub ada autad, bawah autad ada nujaba, di bawah nujaba ada nuqaba, bawah nuqaba ada abdal. Dan setiap mereka ni ada tugas mentadbir alam. Secara mudahnya pada pandangan orang sufi, alam ni bila Allah cipta, Allah serahkan kepada kutub. Kutublah yang mentadbir, yang menurun hujan, yang menurunkan, memati dan menghidupkan. Ini betul lah. Saya dengar dengan telinga saya sendiri dalam kelas masa mengaji diploma dulu kat satu kolej, masa saya mengaji dulu, pensyarah kami sebut dalam kelas, dia ni orang sufi, orang Naqsyabandi. Dia kata wali-wali ni semua adalah naib Allah Ta'ala. Ada yang berkuasa menurunkan hujan, ada yang menggerakkan awan, ada yang menjalankan angin. Ini dakwaan. Dia ni orang sufi Naqsyabandi. Mengaji Azhar 8 tahun. Itu. Tapi balik ramai akidah wali kutub masalah. Baik pinduk kutub utara. Kan dah teringin sangat nak kutub, pinduk kutub utara, kutub selatan. Kita kutub ada dua, kutub utara, kutub selatan. Mereka kutub satu masalah. Okey? Baik. Ini adalah contoh. Kemudian contoh yang kemudian kemuncak hubungan ini ialah munculnya tarekat sufi yang menzahirkan diri mereka menganut agama Syiah secara jelas. Yang pertama tarekat Safawiyah. Tarekat Safawiyah ni masyhur. Asalnya tarekat Safawiyah ni muncul di Iran dan akhirnya mereka menganut agama Syiah di tangan Shah Ismail Safawi, yang mereka akhirnya memberontak kepada kerajaan Iran satu zaman dulu dan membentuk dinasti yang masyhur, dinasti Safavid. Dinasti Safavid ataupun Safawiyah sezaman dengan kerajaan Uthmaniyah. Dan mereka ni banyak pertarungan, peperangan antara Safawiyah dengan Uthmaniyah. Dan dinasti inilah yang diagung-agungkan oleh Khomeini. Khomeini dia punya cita-cita je inilah Safawiyah ni lah. Dan Safawiyah ni yang mencetuskan wilayatul faqih sebenarnya. Sebab Shah Ismail Safawi sebelum ini tidak ada ulama Syiah yang berani mendakwa kata dia itu berada di tempat imam.
Habis-habis kuat dia mendakwa dia sebagai bab, pintu kepada imam. Tetapi mengatakan dia naib ganti imam sampai Imam Mahdi muncul, tidak ada. Sebab imam ni ada kuasa yang dahsyat tau. Al-Khumaini sebutlah hukumah Islamiah. Imam ini apa kuasa imam? Tunduk kepada kekuasaan imam ini seluruh zarah dalam kaun, dalam alam. Maknanya imam ni adalah Tuhan yang mutlak. Dunia dan akhirat, kata Al-Kulaini dalam Al-Kafi, dalam usul Al-Kafi, dunia dan akhirat adalah milik imam. Imam besar. Sebab tu ulama Syiah tak berani nak dakwa kata mereka ni ganti tempat imam. Sampailah Khumaini datang dan dakwa bahawa dialah Tuhan. Wal'iyadzubillah. Maksud wilayatul faqih maknanya dia Tuhan lah. Dia ganti tempat imam. Dan dia ambil semua salahiyat imam. Semua hak-hak imam tu ada pada dia. Syah Ismail Sufawi orang yang pertama mendakwa benda ni. Dia kata dia terserempak dengan Imam Mahdi dalam gua. Imam Mahdi muncul dalam gua tempat dia sembunyi kat Samarra, Iraq tu. Kan? Imam Mahdi kata dekat dia, engkau lah ganti aku buat kerajaan supaya aku boleh keluar. Lah kerajaan Iran dah berapa tahun dah tak keluar-keluar pun. Pelik juga kan? Sampailah tak keluar-keluar. Baik. Safawiyah. Yang kedua, tarekat Bakhtashiyah yang muncul di Mesir dan Turki pertengahan kurun ke-7 Hijrah. Dan yang ketiga, tarekat Al-Azamiyah yang juga sekarang ni ada di Mesir, yang muncul pada 1352 Hijrah. Dan tarekat Nurbakhshiyah yang ada dekat belah Pakistan, India, Nurbakhshiyah. Mereka ni jelas-jelas menzahirkan Syiah. Dan ada satu lagi tarekat juga yang tak sebut di sini, tapi dia tidak menzahirkan Syiah secara jelas, tapi dia beriman dengan imam yang 12. Itulah tarekat Rifai. Tarekat Rifaiyah beriman dengan imam 12 dan mereka kata Rifai imam yang ke-13. Anda nampak di sini adalah kemasukan yang jelas, Sufi dengan Syiah. Maksudnya setiap orang yang menjadi Syiah, setiap orang yang menjadi Sufi berpotensi untuk menjadi Syiah. Tapi mimbab insaf dan adil, kita nak katakan ada juga kerajaan Uthmaniyah dia beragama Sufi juga, tapi dia juga memusuhi kerajaan Syiah Safawiyah. Maknanya bukan semua, tetapi yang isu yang sekarang ni doktrin. Maksudnya mereka ada galangan orang Sufi, mereka tak sedar bahawa apa yang mereka pegang itu, apa yang mereka anut itu sebenarnya sama dengan Syiah. Mereka tak sedar. Yang mana kalau doktrin itu dikembangkan dan dipakai kelaziman-kelaziman dia, akan membawa kepada akidah Syiah. Itu maksud dia. Okey, dia sebab tu kalau kita suruh orang Sufi, maksudnya macam inilah. Kalau kita menjadikan akidah Sufi sebagai akidah, kemudian kita nak pergi berdebat dengan orang Syiah atas dasar akidah Sufi, garanti kalah. Sebab Syiah akan boleh gunakan kelaziman akidah Sufi itu untuk menguatkan balik akidah dia. Nampak? Faham tak? Jadi kalau mereka tidak boleh berhadapan dengan hujah Syiah ini, lama-lama dia akan jadi Syiah. Dia akan terima lah. Kan? Macam tersebar gambar Jufri dengan satu ulama Syiah Qazwini kan. Kenapa mereka boleh bersahabat? Sebab mereka berkongsi doktrin. Doktrin yang sama. Okay? Sebab tu Ahmad bin Isa Al-Muhajir memilih untuk menzahirkan diri dia sebagai Sufi. Awak dia tak pilih diri dia menzahirkan diri dia sebagai lain pada Sufi. Kenapa mesti ikut? Mesti bila dia nak bertaqiyah, nak masuk ke Hadramaut, nak bertaqiyah, kenapa dia menzahirkan diri dia sebagai Sufi? Awak tak zahirkan diri dia sebagai Asy'ari saja tanpa Sufi, masalahnya. Ataupun awak tak zahirkan diri dia sebagai Syafi'i saja kan? Ataupun sebagai ahli sunnah betul-betul kan? Siapa dia pilih Sufi? Sebab Sufi ni dia tahu kalau orang dah terima Sufi, berpotensi nanti satu masa akan jadi Syiah. Itu maksud dia. Kesan dia, kita boleh tengok kesan doktrin Sufi pada Syiah terhadap yang Sufi ini. Antaranya muncul kepercayaan bahawa syekh dan mursyid itu maksum suci, seperti i'tiqad pada imam-imam. Ini maklum lah, syekh mursyid ni maksum, apa yang dia suruh. Sampai orang Sufi kata kalau kamu melihat imam kamu sedang, syekh kamu sedang berzina, berikan kepada dia segelas air, kerana dia sedang membuka lautan makrifat. Itu contoh. Kalau kamu melihat guru kamu minum arak, ketahuilah arak itu sebaik saya sentuh lidah dia jadi madu. I'tiqad macam tu. Tak apa, walaupun nampak arak, walaupun lepas tu jalan tu hayang mabuk, tak apa, ingatlah dia minum madu. Kan? Sebab apa? Syekh ni maksum, tak boleh salah.
Okey. Melazimkan seorang wali dan mursyid itu daripada Ahlul Bait walaupun sekadar dakwaan. Contoh Ahmad Tijani dekat Maghribi, dekat Afrika sana. Ahmad Tijani ni lahir sebagai, dia bukan ahli bait. Bapak dia orang kenal. Nenek moyang dia semua orang kenal semua. Dia pun ni keturunan orang Afrika hitam. Bukan nak hina warna kulit lah. Minta maaf lah. Maksudnya dia pun ni memang orang Afrika asli. Faham gitu kan? Tapi Ahmad Tijani ni tiba-tiba dia dakwah, dia mimpi. Dia kata Rasulullah mai dekat aku, Rasulullah kata engkau keturunan Husain. Maka Tijani pun dakwah lah, kata dia Ahlul Bait. Dakwaan. Dan dia pun ni suka mendakwa. Dakwah kata Ahlul Bait. Dakwah kadang-kadang mimpi, kadang-kadang ilham. Nasab pun boleh tukar tuan-tuan. Apatah lagi agama. Kan? Penyembahan dan pemujaan kubur-kubur wali, yang mana ini berasal daripada amalan Syiah Batiniyah di Mesir. Sekarang ni Masjid Husain dekat Qahirah itu, yang dia kata tertanamnya kepala Husain di situ. Yang orang Sufi pun pergi sembah, orang Syiah pun sembah. Sebenarnya kosong kubur tu, bukan ada apa. Kepala Husain dibawa balik ke Madinah, ditanam di Baqi', di sebelah kubur Fatimah radhiyallahu anha. Bukan ditanam di Mesir. Tiba yang bina kubur itu adalah kerajaan Fatimiyah, Syiah Fatimiyah. Dia orang yang bina tempat itu, dan dia dakwah kata di situ ada kepala Husain. Sedangkan itu adalah dusta. Baik. Menjadikan ilham, kasyah dan mimpi para syekh dan mursyid sebagai sumber hukum, sama seperti Syiah. Al-Hurrul Amili sebut dalam kitab dia Tasyayyu' wa Syiah, dia kata Syiah ni sumber mereka ialah ilham, mimpi, kasyaf imam-imam. Sama juga Sufi, ilham, mimpi, kasyaf tok syekh, tok wali. Sama. Dan yang ni penting bersatunya kaum Sufi dan Syiah memerangi golongan ahli sunnah yang mereka labelkan sebagai Wahabi. Ni nombor satu lah. Lepas tu kalau buka web-web yang mengkhususkan untuk orang Wahabi ni kan, dalam tu semua ulama ada, ulama Syiah ada, ulama Sufi pun ada. Mereka bersama-sama. Mereka seolah-olah, wallahu a'lam, sebanyak anda mengikuti web ni, seolah dia macam ada satu perancangan international ataupun satu kesepakatan di peringkat international antara Syiah dan Sufi untuk melawan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan mereka sedang buat benda ni. Ini di antara benda kita kena bagi perhatian. Baik. Kepercayaan bahawa alam ini ditakbir oleh wali qutub, autad, nujaba, nuqaba dan abdal, yang mana Syiah juga berpendapat bahawa alam ini ditakbir oleh imam-imam mereka. Jadi ini adalah secara ringkas apa yang saya dapat sampaikan dan kata kerja ni berkenaan dengan hubungan orang Syiah dan Sufi. Di mana kita jelas daripada kesimpulan kita dapat bahawa doktrin tasawuf membawa dan ada kaitan dengan doktrin Syiah, yang mana jikalau tidak dibendung akan membawa kepada tersebarnya Syiah. Satu peristiwa lah kawan saya cerita. Kawan saya budak Afrika. Afrika ni masyhur dengan tarekat Sufi. Terutama tarekat Tijani. Dia cerita salah seorang daripada student dulu, senior, balik ke negara dia pun nak berdakwah. Dia fikir macam mana nak dakwah orang kampung dia ni tinggal agama Sufi. So dia fikir-fikir, dia dapat satu idea. Idea dia ialah dia terangkan kesesatan Syiah dulu. Dia ajak Syiah ni macam ni sampai dia pun boleh faham kata Syiah ni sesat. Dia tanya orang kampung dia, tuan-tuan, perempuan, Syiah sesat, betul tak? Orang kata betul. Syiah percaya kepada berapa jenis imam? 12 imam. Okey, kalau percaya maksumnya 12 orang sahaja sudah dianggap sesat. Orang Sufi maksum dia berapa ramai? Orang Sufi, Syiah yang maksum dalam agama mereka 12 orang. Disebabkan mereka percaya 12 orang ni maksum, maka mereka sesat, betul tak? Dalam agama Sufi, orang maksum dia berapa ramai? Bilion, tuan-tuan. Ramai tak boleh nak kira. So dia kata, habis tu antara Syiah dengan Sufi siapa lagi sesat? Hak yang maksum ramai lagi sesat. Maknanya kaitan dia sangat jelas dan rapat, sehingga dia boleh gunakan
kesesatan Syiah itu untuk membawa kaum dia kembali kepada Ahli Sunnah, meninggalkan ajaran Sufi. Dia berfikir macam tu. Dia kata kalau Syiah 12 orang maksum dah kira sesat. Sufi ni setiap zaman ada kutub. Ini dah tahun ke berapa dah? Kan kutub ni daripada zaman Adam sampai ke Muhammad. Banyaknya maksum. Kan? Ada lebih sesat lagi. Jadi maknanya ajaran tarikat Sufi ini jikalau tidak dibendung. Dan macam mana nak bendung? Macam kita kata, kita kena bendung lah dengan cara menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Dan kita kena sedar kita bukan berhadapan dengan orang biasa, orang tepi jalan, tak. Bila kita bercakap tentang tasawuf macam kita habaq tadi, sejarah perkembangan dia didukung oleh golongan, oleh kerajaan tertentu pada satu masa dahulu yang menyebabkan telah melahirkan ilmuan-ilmuan yang cenderung kepada tasawuf. Ini kita kena faham. Jadi benda ni bukan kita boleh lawan dengan emosi, bukan boleh lawan dengan kuasa, tapi dia mesti lawan dengan ilmu. Sebab kita nak lawan kuasa, tak boleh kuasa di tangan mereka. Al-Azhar menjadikan Sufi sebagai prinsip agama mereka. Di mana Syria ke, di Jordan ke, di Yaman ke, semua dunia Islam sekarang ni dipengaruhi oleh tarekat-tarekat Sufi yang kuat. Dan mereka ni kita makruf, mereka suka berdamping dengan pihak berkuasa. Dan pihak berkuasa suka dengan mereka. Penampilan mereka, cara mereka cakap lembut. Dan ahli bid'ah memang macam tu, tuan-tuan. Bukannya baru, daripada dulu lagi. Daripada zaman-zaman dulu khalifah-khalifah yang sebelum-sebelum ni pun macam tu perangai mereka suka begitu. Jadi kita perlu banyak hikmah dan perlu secara ilmiah menyedarkan masyarakat bahawa bahayanya ajaran Sufi ini, dan dia bukan boleh dilenyapkan dalam masa sehari dua, bukan dalam masa sekali dua seminar. Bukan sekadar kita panggil Ustaz Samsudin cakap buat satu ceramah perdana satu Malaysia ni terus ajaran Sufi boleh lenyap. Tak boleh. Ajaran Sufi telah berkembang lama dalam masyarakat kita, dalam kalangan nenek moyang kita jauhi lama semuanya berpaksi kepada ajaran Sufi. Jadi dia memerlukan masa dan memerlukan kerjasama semua untuk membenteras, untuk memberi kesedaran dengan penuh kasih sayang kepada masyarakat. Kita tidak mau menggunakan pendekatan menghukum, tetapi kita nak menggunakan pendekatan mengajak dengan cara baik supaya mereka kembali kepada ajaran Islam yang suci murni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.